bila kata sebut hijrah ke Habsyah, bila sebut pada hijrah ke Habsyah ini, ataupun Habsyah ini kita hari ini dikenali dengan Ethiopia kan, Ethiopia ini negara sebelah Afrika kan, sebelah Afrika ni. Bila sebut Habsyah, Habsyah ni orang kata negara yang asing bagi orang Arab, asing segi budaya dia, bahasanya, cara hidup, semua berbeza. Dan segi lokasi juga sangat jauh daripada Mekah ketika itu. Kalau nak kata terbang kejap lah, dalam 3 jam ni lebih kurang. Tapi pada hari itu, dengan kata perangkutan tak ada, kena melalui jalan laut lagi, kenapa Nabi SAW memilih satu negara yang sangat jauh dan juga sangat berbeza segi orang kata cara kehidupan masyarakat, bahkan agama, semua berbeza. Sedangkan kalau kita lihat sekitar Mekah itu banyak lagi negara-negaranya. Yaman pun ada, Iraq ada, Syria ada, tapi kenapa Nabi memilih Syam itu? Maka ini dikaji oleh para ahli sirah, maka menunjukkan daripada kajian ini bagaimana hijrah ke Habsyah ini adalah satu tindakan taktikal Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengembangkan dakwah Islam ini. Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam orang kata pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga masyarakat Mekah itu, iaitu satu peristiwa peperangan disebut perang Abrahah, yang mana perang tentera bergajah, peristiwa tentera bergajah. Di mana ketika mana tentera bergajah ini datang menyerang kota Mekah, ya, yang mana diketuai oleh Abrahah ini, memang kalau kita tengok perjalanan dia daripada Yaman, dia bukan daripada Ethiopia. Dia ini adalah keturunan Habsyah, Ethiopia, wakil kerajaan Ethiopia yang di Yaman sana kan. Jadi apabila dia datang dengan nama kerajaan Habsyah, dan ketika mana dia datang tidak ada yang berani melawannya, maka ini menunjukkan Habsyah ini adalah satu kerajaan yang sangat kuat segi ketenteraannya, dan tidak ada yang berani menandinginya, termasuk orang Arab ketika itu. Jadi apabila Nabi SAW memilih untuk menghantar sahabat berhijrah ke Habsyah ini, maka ia memilih satu kawasan, satu negeri yang mana boleh menjamin orang kata keselamatan sahabat dan juga keselamatan agama itu. Kalau hari ini kita panggil apa, suaka politik. Istilah hari ini suaka politik lah. Kalau kerana kita duduk terancam dalam tempat kita, negara kita, maka kita minta lindung daripada negara yang berkuasa, dan negara itu orang tak berani nak usik. Jadi hari ini kita panggil suaka politik. Jadi pada hari itu Nabi melihat itu yang mesti dilakukan kepada para sahabat, kena cari satu negara yang kuat. Maka negara yang kuat ketika itu ialah Habsyah. Itu satu. Kemudian faktor yang kedua, dikhabarkan ketika itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kewujudan seorang raja yang sangat adil, iaitu Raja Habsyah ketika itu, disebut sebagai Najasyi. Maka ini disebut oleh Ibn Ishaq dalam riwayatnya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalaulah kamu semua keluar pergi ke Habsyah, kerana di sana ada seorang raja yang adil, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar kepada kamu semua. Jadi Nabi cerita kepada sahabat begitu, membuka jalan kepada para sahabat bahawa sudah ada orang kata tanda-tanda kebenaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Habsyah. Dan pengetahuan Nabi tentang adanya raja yang adil ini daripada mana? Itu soalan dia. Bukan macam hari ni kita buka internet tahu belaka. Tak ada, tuan-tuan. Jadi maklumat sangat terhad, sumber terhad. Jadi daripada mana Nabi tahu? Maka diselidiki. Yang pertama, apa hubungan Nabi SAW dengan Habsyah? Pertamanya, kota Mekah ini adalah kota perniagaan, bandar perniagaan. Ada di kalangan orang kata peniaga-peniaga Habsyah yang datang, maka maklumat ini Nabi ambil daripada mereka. Itu satu sumber. Yang kedua, sumber paling rapat dengan Nabi SAW, Ummu Aiman. Ingat Ummu Aiman? Siapa Ummu Aiman?
Ummu Aiman ini pengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya daripada arwah ayah Nabi SAW, Nabi Abdullah. Kemudian selepas mana ayah dia meninggal, bersama dengan mak dia, dan selepas mak dia meninggal, maka Nabi SAW tinggal bersama Ummu Aiman. Jadi Ummu Aiman ni, kalau mengikut riwayat Imam Muslim rahimahullah, ketika mana menterjemahkan ataupun memperkenalkan Ummu Aiman ni, dia daripada keturunan Habsyah. Keturunan orang Habsyah. Ummu Aiman ini orang Habsyah. Baik. Dan tempoh lama dia bersama Nabi SAW itu lama mana? Sehinggalah Ummu Aiman itu dimerdekakan oleh Nabi SAW dan dia berkahwin dengan Zaid bin Harisah, maka dia masih lagi kata hubungan yang rapat dengan Nabi SAW. Ummu Aiman ini dia kahwin dengan anak angkat Nabi SAW, Zaid bin Harisah. Kemudian lahir daripada mereka iaitu Usamah bin Zaid, panglima yang antara panglima perang yang hebat pada mana di akhir hayat Nabi SAW tak sempat Nabi menghantar dia, Nabi sempat wafat dulu dan Abu Bakar meneruskan kata perintah Nabi SAW melantik Usamah ini. Jadi ceritanya Nabi dapat khabar tentang adanya seorang raja yang adil, yang bijaksana di Habsyah ini daripada dua sumber. Pertama, kemungkinan daripada peniaga, dan yang kedua daripada orang yang rapat Nabi SAW, iaitu Ummu Aiman sendiri. Maka maklumat ini sudah ada pada Nabi SAW. Nabi memilih Habsyah ini kerana keyakinan kepada raja yang adil ini, maka dia merupakan jaminan kepada para sahabat untuk meneruskan dakwah Islam dan juga menjaga agama yang baru ini, yang mana mendapat tentangan daripada penduduk-penduduk Mekah ketika itu. Kemudian antara faktor lain kenapa Nabi pilih Habsyah ini berbanding negara lain. Jadi kalau kita tengok sekitar Mekah ketika itu, semuanya adalah dalam keadaan agama yang menyembah berhala. Tapi bila merujuk kepada agama penduduk Habsyah ketika itu, mereka semua adalah beragama Nasara ketika itu. Termasuklah Najasyi, ketua mereka. Maka orang Islam ketika itu lebih mesra, kita katalah lebih mesra, lebih hampir dengan agama Nasara ini. Antara faktornya kerana sumber yang sama, iaitu daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka berpegang dengan kitab mereka dan kita dengan kitab mereka, maka itu merupakan sumber yang sama. Jadi ini diperakui oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna ashaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Bahawa kamu akan dapati, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu akan dapati bahawa orang yang paling kuat memerangi kamu di kalangan orang beriman ialah orang Yahudi dan orang musyrik. Ini perakuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dua golongan ini antara yang paling kuat memerangi umat Islam sampai ke hari ini. Orang musyrik dan orang Nasara. Orang Yahudi. Kalau kita kata tu Obama kan Nasara tu, kuat jadi pengganas kata. Kalau kita kata gitu kan. Memang dia Nasara, tapi tengok balik belakang dia, siapa dia? Mana yang mengaturkan dia itu kebanyakannya Yahudi juga. Senat apa semua tu semua kebanyakan semakin Yahudi. Jadi itu yang berlaku. Jadi sampai ke hari ini, orang kata yang banyak yang sangat kuat memusuhi orang Islam daripada dulu sampai akhir ini ialah orang Yahudi, dan juga yang kedua orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua-dua ini walaupun apa nama sekalipun, dengan nama apa Buddha ke Hindu ke apa nama ke, apabila dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dan bukan Islam, maka disebut sebagai millah wahidah, agama yang satu saja agama mereka, iaitu kufur. Tidak mentauhidkan Allah atas nama apa sekalipun, maka sama saja di kalangan mereka. Jadi itu perakuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu allazina qalu inna nasara. Dan Allah kata
Dan kamu akan dapati orang paling hampir mesra rapat dengan kamu ialah orang mengatakan kami adalah orang Nasara. Jadi ini benar sebagaimana perasaan orang beriman itu ketika mana dalam peristiwa hijrah ini mereka merasa hampir masa dekat dengan orang Nasara ketika itu, iaitu penduduk Habsyah. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala menyebut zalika bi annahum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Kerana orang Nasara yang benar-benar berpegang kepada kitab mereka ini, ada di antara mereka ialah pendeta-pendeta dan juga ahli ibadah, dan mereka ini apabila mereka benar-benar berpegang kepada kitab yang turunkan kepada mereka, mereka tidak akan takbur, la yastakbirun, mereka tidak akan berbangga dan menyombong diri. Berbeza dengan orang Yahudi dan juga orang musyrik. Maka daripada itu kita melihat antara faktor lain bahawa para sahabat dan juga Nabi SAW berhijrah memilih Habsyah ini kerana adanya orang kata perasaan hampir dengan orang kata segi agama, iaitu agama yang jadi pegangan penduduk Habsyah, iaitu agama Nasrani. Dan itu beberapa faktor lah kalau kita lihat. Kalau dalam soal kotak fikiran kita tanya pasal apa dia nak pergi ke Habsyah, bukannya satu kebetulan, tapi ia merupakan satu perancangan yang telah diatur oleh Nabi SAW dengan faktor-faktor yang kita lihat sebentar tadi. Bukan spontan begitu. Jadi Nabi ini orang yang cerdik, kita tahu sifat dia, dan dia buat sesuatu perkara bukan spontan. Wahyu tu tak nafikan, tapi orang kata nak selari dengan akal fikiran kita dan juga menunjukkan bahawa dia ini adalah orang yang cerdik. Maka apabila dilihat tentang aturan-aturan ataupun taktikal yang digunakan oleh Nabi SAW dalam perjalanan hidupnya ini, menunjukkan dia adalah seorang yang sangat cerdik, orang yang bersifat fatanah, iaitu orang yang cerdik dan bijak.